Okay, so we start. Okay, although cikgu katakan cikgu tak buat ulang kaji di sini sebab ini adalah waktu PDP tapi cikgu menggalakkan jugalah cikgu akan buat ulang kaji pada waktu malam tu lah, macam konsep tuition kan. Hanya bezanya tuition tu free lah, si suruh kau bayar kan. Cikgu pun bukan nak suka sangat nak bayar-bayar. Jadi hari waktu Rabu malam tu itu adalah waktu tuition that is waktu tuition ataupun kelas tambahan macam tu, ulang kaji ataupun kata lain ulang kaji okay. Okay, so janjang aritmetik, ini janjang aritmetik kita dah selesai janjang aritmetik, hasil tambah pun sudah selesai. Okay. Jadi latihan intensif 5.1 ada yang pun sudah hantar kat cikgu Tania. Okay. Jadi 5.2 selepas janjang aritmetik, now we go for janjang geometri. Satu syofong JA, ini JG. JG. So apakah beza antara dua janjang ini kenapa ada JA, kenapa ada JG Okay. Jadi secara ringkas cikgu ulang balik. JA ini, dia ni kedua-dua ni JA dengan JG ini adalah tentang jujukan. Kedua-dua adalah sejenis jujukan, sejenis jujukan. Maksudnya nilai itu bertambah, satu nilai seri nombor yang semakin menaik ataupun seri nombor semakin menurun. Jadi JA, JG konsep sama, masih juga macam tu, nilai itu menaik ataupun menurun. Yang bezanya adalah JA punya cara menaik lambat, menurun pun lambat. Kenapa dia lambat? Sebab dia melibatkan operasi tambah dan tolak. Dalam kata lain kita namakannya dia melibatkan D, dia melibatkan D, iaitu beza sepunya. Okay? Jadi kalau tambah tolak lambat tau, lambat meningkat. Kalau JG ini apa? JG ini dia melibatkan tambah tolak, melibatkan operasi darab dan bahagi. Dia melibatkan operasi yang berlainan, di mana darab dan bahagi. Jadi kalau darab dengan bahagi, dia akan kesannya adalah berbeza dengan kesan JA. JG bila darab bahagi, dia kesannya kepada jujukan tu meningkat dengan mendadak, dengan cepat. Dengan cepat. Contohnya apa? Contohnya macam pandemik COVID-19 ini, virus merebak dengan style apa? Dengan style JA ke JG? Pandemik ini bila dia kalau tak dikawal, kalau kamu biarkannya merebak sukatinya tanpa kawalan, yang kita nampak sekarang laporan dalam pandemik harian tu, itu macam seolah-olah JA tau, bertambah sikit, beratus tambah. Itu sebab ada kawalan. Ada kawalan. Tapi kalau tanpa kawalan, dia sebenarnya akan ke arah JG. Berlipat ganda. Hari ini 1, esok 2, lusa 4. 4 kasih 2 orang lagi jadi 8. 8 kasih 2 orang lagi, setiap orang bagi 2 orang, dia akan jadi 16. That is very dangerous. Jadi itu adalah JG punya konsep. Jadi kalau salah kira gunakan JA, orang pun anggap remeh. Tapi kalau digunakan, tengok konsepnya adalah konsep JG menggunakan darab, then kita kena hati-hati. Okay, that is called JA and JG untuk permulaan dulu. Okay. Okay, so JA sekarang dia melibatkan darab dengan bahagi. Jadi di sini cikgu cepat sikitlah, cikgu tak akan tengok sangat di sini. Apa contoh-contoh di sini, tengok terdapat bakteria yang wujud di sekitar kita, tengok dia sebut tentang bakteria. Sebab apa? Bakteria ini merebak dengan cepat. Kenapa kita katakan bakteria virus itu merebak dengan cepat? If you still ingat, contohnya virus adalah unisel. Berlaku mitosis, meiosis ke mitosis untuk bakteria ni. Bakteria ini dia tidak ada konsep meiosis. Bakteria ni setahu cikgu lah, mungkin cikgu silap juga.
banyak bakteria, dia gunakan konsep apa? Someone want to join. Oh, dia nak. Okay. Ya. Okey. Dia akan berpecah jadi dua. Satu jadi dua. Lepas tu dia hasilkan dua sel yang baru. Dua sel yang baru. Lepas tu, dua ini pula, setiap satu ni, bila satu tembok kemudian, bila dia sudah ada apa ni, sudah ada cukup makanan and so on, dia akan membiak lagi. Dia akan belah jadi dua, menghasilkan dua ekor lagi pada hari yang seterusnya. Nah, sekarang sudah jadi berapa ekor? Sudah jadi 4 ekor. Okay. Setiap satu ini nanti jadi pecah dua, pecah dua, pecah dua, pecah dua. Dia akan jadi berapa? Dia sudah jadi 8. Okay. Jadi bakteria merebak, dia gunakan peningkatan bilangan bakteria setiap hari, dia gunakan konsep apa? Dia gunakan konsep janjan geometri. Satu ekor jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, etc. Apa yang sedang berlaku di sini adalah sebutan sebelum itu akan darab dengan 2. Inverse of multiplication. Ya, itu konsep dia ya. Okay. So JG is talking about multiply by a number. Nombornya sama aja, 2 ke 3 ke 4 ke 5 sama saja. Tapi kerana dia gunakan taraf, dia akan menyebabkan janjan nombor itu meningkat dengan sangat cepat. Mencapai ribu dengan juta sekejap saja sudah capai. Itu maksudnya ya. Jadi di sini apa yang kita nampak di sini adalah nombor 2 ni kan. 2 ini ditaraf. Dia adalah hasil darab, dia bukan hasil lagi tambah tolak. Ya, jadi itu cara dia meningkat. Okay. Tapi sekiranya kita bercakap tentang bahagi pula, melibatkan bahagi. Macam mana pula nak libat kes bahagi dalam geometri ya? Janjan geometri di mana siri nombor itu berkurangan. Sekarang saya tak mau kaitkan dengan apa-apa contoh bakteria apa-apa, tak ada, just umum, just konsep umum 100, okay? 100 apa jadi kalau dia dibahagi 2? Contohnya RM100 lah. Hari ini ada RM100. Konsep hidup saya, satu hari saya belanjakan separuh daripada duit ada dalam bank saya. Tengok berapa lama saya boleh habiskan duit saya. Ya? Jadi sambil mengajar matematik, ajar nilai hidup pula. Katakanlah saya sekarang ada RM10,000 dalam bank. RM10,000 okay. Jadi kalau orang mengamalkan cara hidup membelanjakan separuh daripada duit dalam bank, berapa lama dia boleh habiskan duitnya dalam banknya? Tapi kata ini sangatlah, sebulan separuh dalam gaji, separuh dalam bank. Okay, separuh maksudnya bahagi dengan 2. Bagi dengan 2. Dia akan jadi 5,000. 5,000 bahagi lagi dengan 2 jadi apa? 2,500. Ini dah bulan ketiga bulan ketiga bulan kedua. Ini kira mula-mula lagi kan 1 2 3 okay. So bulan pertama tak belanja, simpan duit dulu 10,000. Bulan kedua mula belanja, 1 bulan belanja, 2 bulan belanja, okay. Belanja lagi separuh 1,250. Belanja lagi separuh RM625. Nah, ini dah berapa bulan tuh? Bulan keempat, saya bulan kelima and so on. Okay. Jadi ini kalau cara gaya macam ni belanja, tak sampai berapa bulan, tak sampai setahun, duit 10,000 hilang habis. Sekejap saja. Nah, kenapa? Sebab dia amalkan konsep bahagi dengan 2. Ya, dengan tolak 2 lain. Kalau saya ada RM10, satu hari saya hanya tolak RM2. Sampai bila saya boleh hidup? 1 bulan tolak RM2. 1 bulan itu tak mungkin. Ya, sehari saya tolak RM2. Sampai bila saya boleh hidup? Banyak tuh, banyak hari itu kamu boleh hidup. Kalau kena habiskan 10,000 dengan satu hari hanya belanja RM2, lama kamu boleh hidup. Ya, nah, itu maksudnya. Jadi bahagi dengan dolar itulah bezanya. Okay. So apa yang perlu menarik perhatian di sini adalah, apa yang nak dipanggil, nak digelar untuk nombor ini. Darab 2 dengan bagi 2. Kita nak gelarkannya sebagai apa? Kalau dulu tambah 2 dengan tolak 2, kita gelarkannya sebagai beza sepunya. Nah, sekarang kalau darab dengan
bahagi, kita namakannya sebagai nisbah. Okay. Nisbah sepunya. Ya. Kenapa disebut perkataan nisbah? Kenapa? Sebab kalau kamu nak dapatkan nombor 2 ni, kamu kena gunakan sebutan yang sebelum tu, selepas tu bahagi dengan sebutan yang pertama. Contohnya 2 bahagi 1. Sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Then you get number 2, you get 2. So this 2 is hasil daripada apa? Hasil daripada satu jenis pecahan. It's come from pecahan. Dan pecahan itu asal usulnya ataupun pecahan itu boleh memperolehi apa? Memperolehi nisbah. Ya, you still remember ratio kan? Still remember nisbah, cara nak dapatkan nisbah. Ya, kalau lupa, cikgu tulis kat sini sikit Okey, cikgu tulis sikit nisbah Okey, let's say dulu kita belajar A kepada B sama dengan 4 kepada 2. Apakah nisbah A kepada B? Okey, nisbah A kepada B ialah 4 kepada 2. Sebenarnya itu pun tak tepat. Kenapa? Sebab dia belum bentuk teringkas. Ya. Jadi untuk ringkaskannya, okey, kita buat apa? Kita A bahagi B sama dengan 4 bagi 2. You will change into fraction and then you simplify it. Okay, this one get 1, this one get 2. Then after that you change it back to nisbah. Okay, so means that nisbah ada kaitan dengan pecahan. Is come from fraction. Datang dari pecahan. Pecahan membawa nisbah. So do here. Sebutan 2 bagi sebutan pertama, that is fraction, pecahan. Pecahan itu sebenarnya merujuk kepada nisbah. That's why di sini dia tak sebut pecahan sepunya, tapi dia sebutkannya sebagai nisbah sepunya. Dia guna istilah nisbah sepunya. Bahasa Inggerisnya ratio. Ratio, common ratio. Common sepunya. Salah, common. Common ratio. Okay, so itu istilah dia. Okay. So untuk bahagi 2 ni, okay, macam mana kan? Nanti cikgu terangkan. Okay. So setakat ini boleh faham ke tidak apa tu janjian geometri sudah? Faham. Faham okey. Yang lain tahu, kalau faham tu letak satu letak satu jadi cikgu kalau dah nampak banyak satu cikgu move on okey. So nanti dulu. Peraturan tadi sudah di post oleh ini kan? Cikgu lupa sudah. Daria sudah post? Belum. Belum, okey. Post sekarang kan cikgu? Boleh, kamu post sekarang. Okey, saya post dalam Telegram cikgu. Okey, boleh. Thank you. Oh, Legacy ada message cikgu rupanya. Cikgu baru tengok. Telegram baru nampak. Wifi hari ini tak bagus jadi saya terdapat hadir kelas hari ini. Sorry cikgu. Tapi kamu coba masuk juga Legacy Okey, thank you. Kadang-kadang macam ni kalau wifi kat rumah, kalau internet tak berapa tiba-tiba jadi tak kuat one action you can try to do is restart the router. Try to restart. Mungkin router kamu sudah tebu dia sudah jam sebab dia bekerja sebulan kamu tak pernah restartnya, memory kat dalam tu dia boleh full. You try and go and restart it kalau tak ada orang pakai okay. Kalau paling elok sebulan, masa yang cikgu selalu ingatkan seminggu restart sekali ke, malam-malam lah, jangan bagilah nanti bapak dengar kerja restart kamu kena marah tu. Waktu malam bila nobody using kan, cakap ni bapak malam tu tolong restart sekejap. So that you refresh then the next few days dia akan jadi okay balik Mungkin itu satu faktor. I don't say that is a compulsory, but itu salah satu faktor yang boleh menyebabkan gangguan. All the device have the memory need to be restart. Okay. Cikgu pun macam tu juga bila dah kenapa hari ini line saya 500 MB ini hang saja ni. 500 MB jadi bila restart lagunya bagus. Handphone pun sama. Handphone lama pakai kan, everyday just sleep saja kan. You try once a while you just restart it.
Itu juga dia boleh refresh sekejap. Okay. So, thank you for that. Okay, now. Jadi, janjian geometri ya, kita teruskan di sini. Janjian geometri. Okay. Dia sedang. Janjian geometri. Itu dia menerangkan di atas dia menerangkan di atas, jadi cikgu tak nak sebut sangat janjian geometri ialah suatu jujukan nombor bagi sebutan interpoli dengan mendaratkan suatu pemalan. Pemalan maksudnya nombor itu mesti tetap macam tadi 2. Jadi saya menerangkan istilah ini berdasarkan contoh di atas supaya kamu faham apa yang orang matematik ini cuba nak sampaikan dengan istilah ini. Okay, so every wording you must understand. So dia adakan satu jujukan nombor, maksudnya satu nombor yang menaik ataupun menurun, okay, bagi suatu sebutan, bagi setiap sebutan diperolehi setiap sebutan ni macam mana nak dapatkan sebutan dalam tu, iaitu dia mendaratkannya dengan suatu pemalan, nombor yang tak boleh berubah-ubah, itu namanya pemalan, okay, dengan sebutan yang sebelumnya. Sebelumnya is before. Contohnya nombor 1 ni, kalau kamu nak jadikannya jadi nombor 2, nak hasilkan nombor 2, dia kena daratkan pemala 2 ni, darat dengan nombor di sebelumnya. That is called, itu adalah menghasilkan satu janjian geometri. Dia gunakan konsep darat. Okay. Jadi di sini, kalau kamu tengok definition di sini kamu rasa ada sikit pencanggahan apa yang cikgu terangkan tadi. Kalau kamu tengok definition di sini. Cikgu ada tunjuk 2 contoh tadi. Okay. Satunya darat 2, satunya bahagi 2. Tapi kalau kamu tengok definition di sini, ikut buku teks ni, kamu rasa ada sesuatu yang macam tak betul ke ataupun bercanggah? Ada? Any one of you? Silakan. Tidak ada orang jawab soalan cikgu. Ada rasa lain tak? Apa cikgu tanya tadi? Cikgu tanya, cikgu tanya, kalau kamu baca ayat di sini kan, saya baca semula. Yang mana? Yang biru tu kah? Yes, yang biru ni. Janjian geometri ialah satu jujukan nombor, dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendaratkan pemala dengan sebutan sebelumnya. Keyword here is mendaratkan. Ya. Okay. Jadi kamu rasa ada pecanggah dengan apa yang terangkan? Cikgu terangkan 2 contoh di atas. Sebab kalau berdasarkan penerangan contoh cikgu bagi, satunya darat, satunya bahagi. Tak ada. Tidak ada? Ya. Jadi kalau tidak ada, kalau kita ikut di sini kalau ikut apa arahannya di sini, mendaratkan pemala dengan sebutan yang sebelumnya. Kalau kamu tengok contoh yang cikgu tunjukkan yang pertama ni, macam mana nak dapat 5,000? Adakah 5,000 ini adalah mendaratkan 2 dengan 1,000? Apa pemala di sini? Kalau yang bahagi ini? 2. Jadi kalau ikut arahan di sini dia katakan daratkan pemala dengan nombor sebelumnya. Nombor sebelum 5,000 ialah 10,000. Nombor sebelum 5,000 ialah 10,000. Kan? Daratkan dengan pemala 2. Bila darat pemala 2 dengan nombor sebelumnya, sepatutnya jadi 20,000. Kenapa jadi 5,000? Bila dia bahagi, dia jadi darab 1/2. Jadi masih darab. Itu penerangan Anit. Yang lain macam mana? Setuju kah? Setuju kan? Aiman tulis apa? Okay. Ya.
memang hantarlah tang. Okey, ya. Yang lain ada apa-apa nak komen tak tentang yang dikatakan oleh Anik tu? Dia katakan kalau bahagi dengan 2, akhirnya dia darab dengan 1/2. Ada tak? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, cikgu nak tanya satu lagi soalan. Jadi, apakah pemala sepatutnya dekat contoh pertama ni? Kalau jawapan yang pertama cikgu terima tadi, pemala untuk kes yang pertama ni ialah 2. Jadi, sebenarnya pemala di sini 2 ke apa? 2 ke setengah? Setengah 1/2, tapi 1/2. bagi 2 pun boleh saja. Boleh. Sebab dia sama value. Okey, betul. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan panggil apa ni? Definasinya di sini. Definasinya di sini hanya sebut arahannya mendarabkan pemala. Mendarabkan pemala. Dia tak sebut membahagikan dengan pemala. Jadi kalau ikut definasi nak sesuaikan dengan definisi ini, pemala ini, kalau rujuk contoh yang cikgu bagi sini, you only can decide one. You cannot say 2 adalah pemala. Kalau 2 adalah pemala, membahagikan nombor sebelumnya dengan pemala iaitu 2, dia jadi apa? Salah, mendarabkan, bukan membahagikan, mendarabkan. Sebab sini kata darab, sini tak mention bahagi kan? Ya. Jadi cikgu tak nak kamu confuse tau. Bila cikgu ajar semua cikgu terang, jadi kamu ikut saja. Tapi bila kamu baca sendiri balik, nanti kamu akan mula bergaduh sendiri. You try to struggling there. Kenapa? Kenapa sini kata darab dengan pemala? Kenapa cikgu atas tu guna bahagi dengan pemala? Jadi di sanalah mula kamu akan berfikir bila kamu seorang-seorang belajar. Bila orang ajar kamu terima saja sebab kamu tak alert. Jadi cikgu nak kamu alert. Nak kamu alert. Dan bila ada alert, lain kali kamu belajar, if you self-assess learning, you do whatever thing you learn, then you know how to understand it. How to make the thing that you confuse become clear. Okay. Jadi untuk soalan ini, betul apa yang kamu cakap, bahagi 2 pun betul, okay, darab setengah pun betul, tapi kalau nak mengikuti, nak juga bersesuaian dengan definisi di sini, maka 2 tak boleh guna pakai. Kita hanya pilih setengah. Pemala itu adalah merujuk kepada setengah. Kenapa dia merujuk kepada setengah? Sebab dia sesuaikan dengan arahan definisi, iaitu darab, bukan bahagi. Bukan bahagi. So dalam kata lain, macam mana nak dapatkan pemala? Macam mana cara nak dapatkan pemala? Cara dapatkan pemala adalah standard, iaitu R sama dengan T2 bagi T1. Adapun secara umum dia adalah Tn bahagi Tn tolak 1. Bila you fahamkan ayat di sini, barulah kamu boleh fahamkan yang ini. Kenapa dia gunakan cara macam tu? Jadi untuk dua-dua kes, darab ataupun bahagi, tak kisah dia darab ataupun bahagi, untuk kita dapatkan nilai pemala di sini, pemala iaitu R sekarang. Sorry saya tadi belum kenalkan dia punya simbol. This is R. Nisbah punya maksudnya dia gunakan R. Kenapa dia gunakan huruf R? Sebab dia berdasarkan perkataan ratio R. Hari itu kenapa D digunakan pakai? Sebab dia menggunakan istilah BI juga. Different, common, different. Hari ini dia gunakan common ratio. That's why dia gunakan R. Jadi R itu adalah ratio. Ratio itu adalah tatan dari bahagi. Macam mana bahagi? Dia mesti gunakan Tn bahagi Tn tolak 1. Kalau nak gunakan contoh spesifik, T2 bahagi dengan T1. Dalam kata lain, sebutan
dua ataupun sebutan bahagi dengan sebutan yang sebelumnya untuk dapatkan ratio. Ya, jadi penerangan pertama di sini nak terangkan kepada kamu, satu, apa itu janjian geometri, macam mana cara dudukan itu menaik menurun, sudah faham, melibatkan operasi darat dan bahagi. Tetapi dengan operasi darat bahagi yang lebih diutamakan adalah operasi darat. Jadi yang bahagi itu kamu kena tukarkannya kepada darat. Okay. So macam mana nak dapatkan darat apa untuk kes yang bahagi itu? Kita gunakan cara yang standard, iaitu cara ratio. Rumus ratio dia perkenalkan. Okay. Dia gunakan rumus ratio ni. Ya, guna ratio. Jadi macam mana nak gunakannya? Sekarang kita mula tengok contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan common ratio. Okay. Tentukan sama ada jujukan ini ialah janjian geometri ataupun bukan. Yes or no? Okay, so how to do it? Question number 1. Question number 1. R1. R1 dia bahagikan 15 dengan nombor sebelumnya. Bahagi nisbah. Dia cari nisbah 3. Okey. R kedua dia gunakan 45 bagi dengan 15. Dia dapat 3 juga. R ketiga sebab dia bagi kita 4 nombor, jadi kita selesaikan semua, kita coba semua. Okey, dapat 3 juga. Oleh kerana nilai nilai ini adalah pemalas. Okey, iaitu pemalas sama 3. That's why. Okey, ini adalah satu janjian geometri. Pemalas ini dihasilkan dengan menggunakan konsep apa? Menggunakan konsep ratio, nisbah, iaitu bahagi. Ya, okey, bahagi. Okey. Lepas tu untuk soalan kedua, 0.1, 0.2, 0.3, dia cuba dapatkan. Okey, ini dapat 2, ini dapat 3/2. They are not the same, tidak sama. Bila tak sama, jadi ini bukan nisbah sepunya. Bila bukan nisbah sepunya, R-nya tak sama, dia bukan nisbah sepunya, jadi seri nombor ini, janjian ini adalah janjian bukan geometri. Ya. Dia janjian apa sebenarnya? Janjian B tu. Apakah janjian tu? Soalan B ni janjian apa? Janjian aritmetik. Yes. Di mana dia menambahkan 0.1 kepada sebutan sebelum dia, betul? Iya. 0.1. So itu adalah janjian aritmetik. Okay, thank you Anik. Okay, so latihan ini is very simple. You can try it. Ya, okay. So nisbah punya konsep sudah paham. Dia darat, bahagi pun tukar jadi darat. Okay. Kalau nak lebih spesifik sikit, cikgu bagi contoh yang bahagi 2 tadi. Okay. 1,000, 10,000 jadi 5,000. Okay. Jadi di sini kalau macam mana nak cari R? R adalah 5,000 bahagi dengan 10,000, then you get 1/2. So what happen here is we don't say divide anymore. Kita akan katakan dia daratkan dengan 1/2. Okay. Jadi untuk dapatkan sebutan seterusnya, dia akan daratkan dengan 1/2. Darat 1/2 macam Anik ada tadi, is bahagi dengan 2. Tapi di dalam topik ini kita banyak akan, kebanyakan boleh katakan hampir semua tu, bahagi tu okey faham, tapi bila kamu tulis tu, dia akan lebih tuliskan darat. Multiply. Bahagi pun dia akan tukar jadi multiply. That's why juga menerangkan kenapa definisi untuk janjian geometri di sini, dia langsung tidak sebutkan operasi apa ni? Operasi bahagi. Dia hanya sebut operasi darat. Okay, understand? Okay. So I hope you got it. Yeah. Jadi bila dah dapat, sudah dapat R, boleh dapat R. Jadi yang seterusnya belajar apa lagi kan? Seterusnya macam janjian aritmetik. Kalau you sudah menguasai janjian aritmetik, janjian geometri, konsep belajarnya
Almost the same lah. Sudah ajar kamu D, sekarang nak gunakan D untuk cari sebutan-sebutan yang seterusnya. Apakah nilai sebutan yang ke-10? The thing is still the same. The difference is what? Formulanya berlainan. Rumusnya berlainan, tapi cara tanya soalan boleh sama. Carikan sebutan kelima dalam siri ini. Contoh. That's why di sini kalau kamu tak boleh kenal pasti soalan itu adalah janjang aritmetik ataupun geometri, bila dia suruh kamu cari janjang yang seterusnya, dan kamu akan mula gunakan rumus yang salah. Ya. JA ada rumus TN, JG janjang geometri juga ada rumus TN. Dia juga akan suruh kamu cari sebutan ke N. Dua-dua ada. Rumusnya berlainan. Dibezakan dengan konsep. Salah faham konsep? Salahlah rumus pakai. Salah rumus pakai? Salahlah jawapan. Okey. So, di sini dia kata macam mana nak terbitkan rumus ini. Macam mana terbitkan? Okay, jadi cikgu akan bawa kamu, ini sebenarnya aktiviti yang perlu kamu buat. Jadi jimat masa sekelas cikgu tak nak suruh kamu buat. Kamu boleh kaji nanti how to do it. Sebut senang kaji nanti tak kaji pun T1. Sebutan pertama masih guna A. Still using A A ini umum bukan kerana aritmetik kita guna A, geometri kita guna simbol lainnya, tidak. A is common. A adalah simbol khas untuk sebutan pertama, tak kisah dia dalam janjang aritmetik ataupun janjang geometri. It's still A. Sebutan kedua. Macam mana dapat sebutan kedua? Oh, cikgu kata tadi, nak dapat sebutan kedua, dia darab dengan R. Dispas punyanya. Darab dengan R. Jadi, dia akan jadi A, darab R, AR. Ya. Apa pula nak jadi sebutan ketiga? Nak sebutan ketiga, sila darab R lagi. A, R darab dengan R akan jadi A, R kosa 2. Okey. Sebutan yang keempat, darab lagi dengan R. Darab lagi dengan R. Saya nak cari orang tolong cikgu selesaikan ini. Walaupun dia nampak senang. Nak juga kamu bercakap sikit. Halo Azwa, boleh kamu bercakap? Dia mesej kan? Okey. Cikgu pun type juga tadi Cikgu pun type juga. Okey, tapi cikgu share kat sini juga secara peraturan-peraturan ataupun benda yang perlu diambil tahu tentang exam. So sambil-sambil tu Azwa, are you okay? Boleh cakap? Boleh. Boleh cakap, memang boleh. Okey. AR kosa 3 darab dengan R untuk dapatkan sebutan keempat. Apakah hasilnya? Azwan. AR kosa 2 darab dengan R. Apakah hasilnya, Azwan? Azwan, okay? Are you okay? Dapat cakap? Ataupun just say out what you think is correct? Azwan, okay dah? Okay, tak apa. Mungkin yang lain boleh tolong juga. No Ashira, tolong. Ya, cikgu. Apa hasilnya letak taraf tu? Yang T4 tukar. Ya, T4 ni. AR kosa 2 darab dengan R. Apa hasilnya? AR kuasa 3. AR kosa 3. AR kosa 3. Kalau saya tiba-tiba lompat beri jauh, let's say T8. Apa kamu rasa jawapannya sekarang? AR kosa berapa?
AR kuasa 7. Oi, akhirnya bersuara. Wow, okey, cantik, betul. Tanya, betul AR kuasa 7. Maksudnya kamu cikgu rasa kamu dah lebih kurang nampak patternnya, betul? Okey, cikgu cuba sekali lagi I give you another example. Okay, another contoh. Kalau 20, siapa nak jawab? Silakan. Ini penting. AR kuasa 19. AR kuasa 19. AR kuasa 19. Okey, sekarang saya nak tanya, saya rasa kebanyakan boleh sudah. Kalau saya bagi 100 pun orang akan jawab 99. Apa yang sedang kamu buat? Kenapa kamu boleh dapat nombor-nombor tu? Apa yang telah kamu buat? Guna rumus. Guna rumus. Cikgu nak suruh kamu hasilkan rumus, kamu guna rumus pula. Okey, boleh. Kalau tambah rumus, kalau tak ada rumus ni, cikgu padam. Yes, ini boleh padam. Macam mana dia boleh dapatkan 19 tu? Tolak 1. Tolak 1. Apa yang tolak 1? Sebutan je cikgu. Nanti dulu, tadi siapa yang sebut sebutan tu? Olivia kan? Olivia, kamu sebut sebutan tadi kan? Dia lah tu cikgu. Kenapa dia hilang suara balik? Bukan apa, cikgu tiba-tiba dengar satu bunyi yang sangat cute. Sebutan. Okey. Sebab cikgu jarang dengar bunyi dia bersuara Itu saya tertarik dengan bunyi tu suara dia. Sebutan. Okey. Ya betul. Sebutan itu sebutan, nombor sebutan bilangan sebutan itu ditolak dengan 1. Jadi kalau kamu perasan di sini, ini semuanya adalah hasil tolak 1 dengan nombor yang dia minta tu kan. Ini pun sama juga tolak 1 Jadi bila dia kira macam tu, tolak 1. Jadi suatu hari nanti kalau Tn, dia akan jadi apa? Dia akan jadi N tolak 1. Jadi inilah kenapa rumus ini diterbitkan berdasarkan kepada beberapa contoh ungkapan yang bila kamu ungkapkan untuk setiap sebutan, dia menghasilkan satu rumusan. So this is actually rumusan. Merumuskan bahawa inilah rumus dia untuk cari sebutan ke Tn. Kalau nak cari sebutan ke Tn nilainya berapa, sila gunakan rumus ini. Jadi sekiranya kamu faham rumus itu asalnya dari mana, kamu lupa rumus pun tak apa, kamu boleh buat sendiri. Jadi kalau kamu tak faham, then another way is hafal rumus. Tapi cikgu lebih menggalakkan kamu faham rumus daripada hafal rumus. Ilmu dapat kembang kalau faham. Kalau hafal, kadang-kadang tersekat di soalan-soalan tertentu. Okey, mari. Jadi di sini kita tengok apakah kegunaan rumus ini. Asal usul rumus sudah paham. Jadi dia suruh kita buat apa? Dia kata, carikan nisbah sepunya. Cari nisbah sepunya, iaitu cari R. Dan sebutan kelima, iaitu T5. Dalam janjang ini. Jadi soalan ini adalah soalan 2 soalan dalam 1. Kamu kena jawab 2. Okey. Yang pertama, sebutan pertama. Nisbah sebutan. Nisbah sepunya. Macam mana cari nisbah sepunya? Nisbah sepunya adalah, kalau di sini dia tunjuk langkah, dia boleh tunjuk langkah ini pun boleh. T2 bagi T1. Kalau ada yang kata, cikgu saya guna T3 bagi T2 boleh? Boleh. Sudah T kamu. Janji turut punya. Jangan T3 bagi T1. Itu salah. Okey. So, T2 bagi T1 sama apa? Negatif 20 bagi dengan 4. Jawapannya negatif 5. Okey. You got it. Okey, kamu dapat. Cikgu, adakah saya guna satu pasangan garanti betul? Kan tadi atas-atas tu suruh saya buktikan tu dia tak semestinya sama kan? 0.1, 0.2, 0.3 dia tak semestinya sama. Jadi sini adakah dia garanti betul kalau mana tahu dia 3 bagi 2 tu tak sama? Tidak. Kamu tengok sini dia cakap apa? Alamak, kacau saya. Mana lagi? Di sini soalan sudah maklumkan awal-awal. Janjang geometri.
Already told you already. That's why you hati tenang saja. Pilih mana-mana pasangan guarantee betul. Okay. So settle. Jadi bila nisbah punya selesai, bagian pertama selesai, dia nak suruh kamu cari T5. T5 guna apa? T5 guna ARN tolak 1 iaitu AR4 tolak 5 tolak 1 iaitu AR kuasa 4. Apakah A? A itu ikut rujukan ni, dia adalah sama 4. R sama apa? R sama negatif 5 yang baru kamu dapat tadi. Kuasakan dengan 4. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okay, jawapannya 2,500. Okay, that is how you get the answer. Okay. Okay, so itulah kegunaan TN. Very basic punya question. Okay, soalan yang sangat asas. Okay. Soalan B, contoh B dia kata apa pula? Contoh B dia kata, cari nisbah punya dan sebutan ketujuh untuk nombor yang seterusnya. Kayak soalan sama. Cari nisbah, cari sebutan ke-5 jadi 7. Kayak soalan sama. Apa yang lain? Lainnya adalah rujukannya berubah bentuk. Dan daripada nombor bulat sekarang jadi pecahan. Kalau pecahan, be careful. Be careful. Contohnya bila nak cari R tu. R sama dengan 2/3 bahagi 2. So per di sini ingat sambil cikgu ajar MX ni, cikgu ajar matematik, per ini, simbol ini lebih panjang. Apa bahagi apa? Atas tu adalah per. 2/3. Bahagi bila sebut bahagi, dia punya load lebih panjang. Okay, panjang. Jadi dia akan jadi 2/3 multiply ataupun divide. Okay, change to divide first. 1/2. So divide 2. Ini kalau tidak ada calculator this is how you do it. Divide by 2 and then 2/3 multiply 1/2. Cikgu ni calculator tekan settle lah jawapan kan. Kenapa nak tulis macam ni cikgu? Leceh lah. Betul. Sekarang leceh. Please make sure that you understand this concept first before you press calculator. Sebab nanti bila dah sampai topik-topik belakang, ada soalan kamu tak boleh tekan calculator, you only can use this method to finalize your answer. So you must able to know how to change per become divide become multiply and so on. Itu you mesti pandai. Ada masa tertentu calculator tak dapat tekan tau. Okay, so once you got the 1/3 as a common ratio ataupun nisbah punya, then masukkanlah nilai itu ke dalam T7. 7 tolak 1. 7 tolak 1. Tarik guna kalkulator. 2 bahagi per 729. Jadi itu adalah kombinasi ilmu macam mana cari nisbah punya dengan macam mana mencari sebutan. So, dua rumus telah kamu kuasai di bawah JG. R dengan TN. Okay, so apa kegunaan TN lagi? Selain suruh kamu cari nilai TN ke berapa? Kadang-kadang soalan 12 ini bulan, contoh 12 bulan. Saya akan bagi kamu satu nilai di mana ini adalah sebutan yang terakhir, last. This is the first, this is the last. And the last, the problem of the last is what? I don't know which term is that. Itu adalah sebutan keberapa? Besar betul nilai tu? Bukan besar, kecil betul nilai tu? Berapa nilai dia? Bukan. Berapa sebutan dia berada di kedudukan keberapa? Kedudukan. Sebutan. Kedudukan. Orang yang keberapa? Nombor yang keberapa, kedudukan yang keberapa, papan yang keberapa, nombor yang keberapa, semua itu keberapa, the Tn. Okay, so find the value of the n. Cari bilangan sebutan dalam janjian geometri ini. Geometri ini kalau kamu senaraikan semua, dalam itu ada berapa nombor, ada berapa sebutan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengoklah ini keberapa kan? Kalau ini 10, dalam ini ada 10 nombor. Kalau ini adalah sebutan ke-11, dalam ini ada 11 nombor. Jadi bilangan sebutan dia kata. Okay, bergantung kepada n ini. So macam mana nak cari n itu? Okay, macam mana cari n? No? Tadi bagi saya 5, bagi saya 7. Cari nilai.
Sekarang bagi saya nilai, cari N. Itu beza soalan Okey. Semula atas ini bagi saya N. Cari nilai dia. Sekarang bagi saya nilai dia. Cari balik N. Okey. So mula dengan apa? Sama juga. Nak cari N tu dengan Tn. Tn sama dengan AR minus N minus 1. Okey. So ganti masuk. Nilai yang terakhir itu sama dengan A. Sebutan A ganti masuk. Nisbah punya cari sendiri. Soalan tak bagi kau cari sendiri. Jadi di sini dia cari dulu nisbah punya. Okay. Jadi nisbah punya nilai ganti masuk. So dua ini adalah extra word you have to do. This is an extra. Something that never asked by the teacher, by the question. You need to do it by yourself. Jadi kalau kau tunjukkan nisbah ini, maksud saya extra word di sini, ini ada markah. You don't show it, you get hilang markah. Jadi bila ganti masuk dalam rumus, ini ada markah. Means that you know the rumus that you're going to use and how to use it. You know how to use the value to substitute into which part. Semua itu ada markah. Then after that, you use a calculator to calculate it. You get the value of N. That is 1 mark. Jadi soalan ini boleh 2 markah atau boleh 3 markah. That's why I ask you to show all the steps. Cikgu tak payahlah saya tahu semua tu. Saya sudah ada kiraan dalam otak saya. Okay, sorry. Okay. Pemarkahan telah diagihkan dengan syarat langkah mesti ditunjukkan ada markah dekat langkah. That is how the thing is going on. Macam mana cara dia menilai. Okay. So I think this is a last. Okay, this is a last question. Okay, so dia bagi senario ni. Dia bagi senario. Seorang baca, kan tak semua baca. Lama tak dengar suara kamu orang ni. Wi baca, Wi. Hello, Wi. Wi. Share maker, Wi. Apa yang muka kamu tunjuk ni? Itu pacar-pacar. Ini maksud apa? I don't understand what it means lah. Ikut pun type satu muka juga. Apa yang ada di atas orang ni? Alamak, saya tak pandai tekan. Bolehlah. Okay, I got one. Wei, come on lah, on-cam mic cakap dengan cikgu lah kamu ni. Janganlah simpan suara emas kamu. Okay, soalan 13. Kita baca sama-sama. Wei, malu nak baca seorang-seorang. Okay, sila on mic. Lama tak dengar suara. On mic. Mari kita baca soalan 13. 1, 2, mulai. Asyira, terima kasih Asyira. Macam ada bunyi ngungu apa? Adakah sambungan mic ke ataupun kipas ke apa-apa kan mungkin? Azwar cuba tengok Azwar, cuba kamu bersuara sikit. Kalau esok saya buat ujian lisan mampuslah. Kan nanti BN ada ujian lisan kan? Kamu kena coba mic tu kerana nanti ujian lisan lain macam pula. Okey, silakan. Sekali lagi lah kita cuba sekali lagi.
Azwar coba. Yang mana cikgu? Contoh Soalan 13. 13. You baca soalan 13. Sebuah stadium tu kah? Ya, betul. Nampak tak? Saya besarkan lagi. Nampak. Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi pada baris pertama. Bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah 1,5 kali bilangan kerusi pada baris sebelumnya. Hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi? Ya, okey. Thank you. Okey, so bila kita dengar yang dibaca oleh Azwar ni ataupun yang kamu baca ni, ada soalan ni sebut tentang janjang apa? Ada tak dia sebut janjang aritmetik ataupun janjang geometri? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, kamu jangka ini JA ke JG? Janjang aritmetik ke janjang geometri? JG. JG. Geometri. Okey. Kenapa JG ni? Sebab ada perkataan kali. Sebab ada perkataan kali cantik jadi means that kenapa saya sengaja tanya walaupun memang bahagian ni JG kan, cikgu kita kan belajar JG mestilah JG. Betul. Tapi masa ujian soalan ini kalau keluar, ini soalan kebat kalau keluar, dia tak beritahu dia JA ke JG. Saat itu baru kamu akan tengah ini JA ke JG kan? Jadi you mesti boleh kenal pasti kata kuncinya. Jadi walaupun kamu buat latihan JG macam kamu senang saja buat JG, jangan hanya fokus sangat kepada penyelesaian. You mesti fokus kepada wording yang digunakan dalam perkataan itu. Why make this question become JG? Okay? When you do exercise under JA, why this question considered as JA? Perkataan mana menyebabkan dia jadi JA? You have to mastery that thing. Means that you're able to differentiate the question by using the keyword. Not because of I know how to do it, because this is under this subtopic. Kalau kamu mempunyai andaian macam itu atau masa buat latihan macam itu punya cara konsep belajar then it's very dangerous. When come to exam, then kamu akan rasa, cikgu kenapa saya belajar faham, buat latihan saya semua boleh buat, kenapa exam saya akan tak pandai buat, kenapa exam saya tak tahu apa nak buat. This is how to tell you what should you do now. Jadi bila saya tanya Ani kenapa dia tahu ini adalah JG, jadi Ani punya jawapan tu sangat tepat. Dia katakan kerana ada perkataan kali. Kali 1.5. Betul. This is how you bagi yang lain tu kalau okey cantik lah, kalau sudah faham pun bagus kalau yang tidak tu masih mencari-cari ataupun salah faham, ini memang JG jadi saya JG lah kan, tidak. Kalau ada anda yang macam tu, then you know how to find the keyword. Okay. So bila tengok kenapa nak kenal pasti jenis soalan dulu. Bila kenal pasti soalan dah under JG, barulah kamu akan menggunakan strategi ataupun menggunakan rumus JG untuk selesaikan soalan A dan B. Jadi soalan A sini dia kata apa? Cari bilangan maksimum kerusi yang terdapat dalam barisan ke-10 iaitu T10. Dia suruh kamu cari T10. T10 itu kalau T10 itu dia gunakan Tn. Tn ada A tambah N tolak 1D, ada AR N tolak 1D. Mana tadi? AR N tolak 1. So, di sinilah kamu akan confuse di sini. Saya nak gunakan formula mana? Kedua-duanya diajar Pareto Tn. Oleh kerana kamu sudah confirm ini adalah JG, that's why you will use this one. Based on what? Based on the word of kali. This is why I need to mention it for you. Okay. So bila sudah tahu kan, sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu JG ini A, ini R, then what your next step is what? The next step is find the A. A sama apa? Oh dia kata ada 20, jadi A sama 20. Itulah yang diberi tu.
diberi A sama 20. Apalagi dia dah? Dia bagi R, jadi saya akan sebut R, saya tak akan sebut D. R adalah sama dengan 1.5. Ya. Waktu exam, kalau waktu exam ada orang tulis ini T 1.5, saya tak payah semak yang bawah sudah. You tulis T saja, sudah guarantee salah. Means that you already misunderstood the question. Understand? Itu maksudnya. Okay? Okay, thank you. So that's all. So now if you see that the solution is A sama apa, ini sama apa. So what we need to do is substitute into T10. T10 sama dengan A, R, N tolak 1. A, R kuasa 9. A sama apa? A sama dengan 20. That's why dia sama dengan 20. Okay. R sama apa? Zoom. Something wrong. Bila kapal nanti dia kena restart sudah. Ada something wrong sudah. Okay. Okay, so tak dapat zoom sangat sana, dia sudah hang sikit. Itulah IT kita. So R is equal to 1.5, ganti masuk 1.5. Seterusnya kaki corrector, mathematic happen here. This is next. Okay. So after that dia tanya apa lagi? Tak ada lain lah, mesti pusing-pusing kat sana lagi. Itu saja rumus kita belajar, tak akan lari kemana pun, masih guna rumus tu aja, TM punya rumus. TM punya rumus. Apa dia kata? Baris yang mana, baris yang mempunyai sekurang-kurangnya 505. So sekarang dia menggabungkan konsep matematik dengan MX. The first mathematics you already learn. Apa maksud sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya dalam matematik, apakah simbol perlu dipakai? Jangan salah paham. Salah paham hancur. Dia kata sekurang-kurangnya is greater or equals to 550. Baris mana itu apa? Baris mana itu adalah Tn. Which row? First row T1, second row T2. Which row? Tn. That's why dia gantikan Tn greater or equals to 505. Then what is Tn? Tn adalah rumus yang telah kamu pakai tadi, ARN tolak 1, di mana sekarang masalahnya A kau tahu, N tak tahu. N tak tahu. Dan N sekarang berada di index. So whatever question related to the index, that is telling you, asking you to go back to chapter 4, index search logaritma. Ya, jadi sekarang chapter 5, go back to chapter 2, about chapter 4. Sometimes it asks you go back to quadratic chapter 2. Okay, so MX memang sentiasa bila dah pandai asas tu dia akan integrate with other topic. You have to have that skill. Okay, bila sampai sini bahagikan 20 sampai sini. Now you see that kenapa dia guna log? Why this question using log? Because the index is n-1 dan dia punya asas ialah 1.5. The number is 1.5. This side 1.5, this side is something else that not, tak ada kaitan langsung. Bila tak ada kaitan langsung, I still want you to find the index. The only way to turunkan index adalah gunakan log. Ya, gunakan log. Kenapa tak boleh guna index? Sebab 1.5 and this side ada kaitan tak? Susah. 1.5 also 1.5 is 3/2. Kalau kamu nak cari kaitan, 1.5 is 3/2 in the bracket of 3 - 1 greater or equals to 505/20. Do you see any relation 503 with 3 and 220 with 2 in terms of the index? Tidak ada maksudnya index, subtopik index tak dapat tolong kamu. Adakah ini berkaitan dengan search? I don't know even what is n-1, so how am I going to turn into search? I pindahkan ke sana search berapa di sini? Search still n-1. I still don't know what is search there. So I'm not able to find the value of n. Okay, so the only way can help you in this topic is what? You use a subtopic of the logarithm. Bila asasnya tidak sama, asalnya tak sama, then I use log. That is how the log come here and help you to solve the question of the JG. Okay, so log kannya, log kiri, log kanan,
Log ini bahagi log ini guna calculator, itu semua guna calculator, tolak pindah jadi tambah, then you get n is greater or equal to 8.96. Okay, n is greater than 8.96. Apa itu n? Apa itu n? N dia tanya baris kemana? Baris kemana? Ini adalah baris 8.9. Orang duduk dekat atas sana, you nak suruh orang pergi cari manusia, you suruh dia pergi cari kat mana? You pergi cari kawan kamu duduk kat baris ke-8 ataupun baris ke-9. Mana ada kamu suruh dia pergi cari dekat baris 8.9? Gila dia nak cari. Mana 8.9? Orang tak faham. Kalau orang tu duduk dalam baris ke-9, you cakapnya pergi duduk, duduk baris ke-9, ada banyak kerusi sana. Jadi, tapi dia pergilah cari sepanjang baris tu. Di baris yang ke-9. So now, the n value here, dia mesti dalam nilai nombor bulat. Kenapa? Merujuk kepada baris ke berapa, itu adalah istilah nombor bulat. Okay? Jadi di sini dia kata, baris ke-9, kenapa 9? Nombor bulat lebih besar 8.9. Okay? Mempunyai sekurang-kurangnya 500. Sekurang-kurangnya, maksudnya baris ke-9. Bilangan kerusinya mestilah lebih. Okay? Mesti lebih 505 pada baris ke-9. Baris ke-8 melebihi 505 juga. Bukan baris ke-8. Baris ke-8 belum. Baris ke-8 belum. Dia mesti baris yang ke-8 lebih. 8.9 maksudnya 8, baris 8 lebih. Okay? Lebih itu dia masuk dalam baris ke-9. Jadi baris ke-9 kalau kau kira memang cun. Kalau 8 kamu kira memang tak sampai 505 bilangan kerusi. Okay? That is how the question asking you to do. Okay? Jadi semua ini melibatkan Tn. Jadi Tn boleh digunakan untuk cari sebutan ke n. Tn boleh digunakan untuk cari berapa sebutan dalam satu siri. Tn juga boleh digunakan untuk membantu anda mencari nilai n dalam konsep B. B ini adalah kira aras yang agak tinggi. Ya, pemahaman sudah. Okay, so that's all for today. This is your exercise, only 2 questions. Okay, menerbit SN ini kira sudah tahu Tn. Apalagi kira SN lagi. Jadi dia punya SN ada lagi konsep yang perlu dipelajari. Dia punya rumus lain lagi. Hasil tambah beberapa sebutan yang pertama. Masih sama, masih sebutan pertama. Berapa sebutan pertama hasil tambahnya. Tapi konsepnya, rumusnya sudah lain. Okay, so before we go there, this is the part now. Okay, jadi untuk semester ini kita berhenti di sini. Okay, bukan semester ini, sorry. Untuk minggu top berhenti di sini. Minggu depan satu ujian menguji tahap pemahaman. Okay, so any question you want to ask? Bilangan orang makin hilang. Mana pergi? Mau putus karan sudah, Okey, jadi contohlah kan time exam tu kan kita buat langkah pengiraan kan cikgu dekat kertas tu. So, tak apakah kalau comot sikit saja? Dia macam nak kira nombor kecil-kecil tu. Nombor kecil-kecil, boleh terang lebih sikit, cikgu kurang faham, Aiman. Contohnya macam tajuk ni kan, contoh. Kan kita nak cari beza sepunya je. So, itulah. Ya, cara nak dapatkan beza semuanya sangat simple lah kan. 2 bagi 1 akhirnya dapat nilai tu kan. Ya. Okey, tunjukkan saja. Jangan kamu kena R sama dengan nilai 1 aja, jangan. Ataupun macam ini. Sebab kamu belum tengok soalan jadi kamu tak tahu. Kalau kamu tengok soalan tu 1 markah saja. Saya tanya satu soalan A, jawapannya 1 markah. Then you can just give me the answer straightforward. Then I will give you only 1 marks. Memang itu pun 1 markah. Tapi kalau soalan itu dia menunjukkan 2 markah, 3 markah, jawapannya minta 1 R, tapi dia tunjukkan 2 markah ke sana. Which means something extra you need to show me.
Jawapan tetap satu, tapi dia ada langkah dia. Nah, itu maksudnya. Oh, paham So, bila kamu tengok soalan tu makannya lebih daripada 2-3 makan, 2 or 3 marks, then you must make sure that you have sure the step. Mesti ada langkah ditunjukkan. Sebab langkah itu yang memperuntukkan 3 markah tu. Kalau 3 tu, 2 adalah untuk langkah, 1 untuk jawapan. Kalau 5 markah tu, maksudnya 4 untuk langkah, 1 untuk jawapan akhir. Kalau dia hanya minta 1 saja soalan. 1 saja jawapan. Okey, faham Okay. Ada lagi? Kalau tak ada, masa pun sudah tamat. Cikgu ucapkan terima kasih. Boleh ya? Husna saya balik. Okay. So, adakah sesiapa saya lupa ambil terlepas ambil kehadiran? Wan masih tak ada, tak nampak Wan kan? Kenapa cikgu tak nampak? Wan Hazwani tadi ada masuk tak ada kan? Wan Hazwani tak ada. Jadi hari ini kehadiran kita 27, tapi karena ada 2 orang sudah tinggalkan pesanan, jadi dia jadi 29 lah, 29 orang. Okey, so kalau macam tu Nur Ashirah, okey, bolehlah siaka. Hello. Okey kah? Okey sudah. Ucap selamat. Okay, sudah. Sorry tadi tadi mic saya rosak. Aduh, sudah agak baiki. Pandai kamu baiki ni, Okay. Sekali-sekala. Okey, silakan. Terima kasih Cikgu Chun. Terima kasih. Cikgu Chun. Okey, thank you. Dan boleh left sudah lah. Tapi ada apa-apa masalah boleh lah. Dalam 2-3 hari ni boleh message cikgu anytime. Okey, thank you. Bye bye. Okay. Okay, bye.